أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. الحمد لله, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda, semua muslimin muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membicarakan muqaddimah kitab Al-Kabair lil Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala insyaallah. Dan kita masih lagi membicarakan bagaimanakah beberapa pendapat ulama-ulama mentarifkan kitab ini ataupun membincangkan ta'rif Al-Kabair insya-Allah. Dan pada malam ini kita sambung sikit lagi dengan beberapa komentar, beberapa penafsiran ataupun ta'rifan yang diberikan oleh ulama-ulama terdahulu tentang kalimah Al-Kabair. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita sedia maklum, kita hari ini bila mana diuji dengan bermacam-macam ujian, kita kena ingat tempat bergantung kita sebenarnya dengan Allah Ta'ala. Apa jua cabaran kita hari ini, kita kena kuatkan iman, kuatkan pegangan kita bahawasanya semuanya kita ni milik Allah Ta'ala. Sama ada Allah Ta'ala uji kita dengan kebaikan, dengan keburukan, dengan kekurangan sebagainya, kita kena ingat itu semua ujian Allah Ta'ala nak uji kita, nak uji iman kita. Namun di sana akan menetijahkan. Ada orang yang akan goyah, ada orang akan goncang, ada orang akan jadi gemetar jiwa dia, menjadikan rapuh imannya. Kerana apa? Ujian-ujian tersebut. Jadi inilah di antara manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, Allah jadikan mati dan hidup ni sebagai ujian. Dunia ni yang kita hidup selama ni ujian. Tak? Jadi mau tak mau kita kena terima hakikat bahawa kita akan diuji oleh Allah Ta'ala. Dan kita kena ingat apabila kita membahaskan persoalan dosa-dosa besar ni, kita kena anggap semua benda ni, dosa ni benda yang keji. Kena rasa benda dosa ni benda yang hina. Jangan kita rasa macam tak apalah dosa ni. Tak? Walaupun sekecil mana dosa ni, kena ingat dosa itu satu benda yang hina, yang jijik, yang kita kena elak dosa ni. Tak? Dan kita dah sebut sebelum ni bagaimana ulama mengatakan tidak ada dosa besar melainkan terhapus dengan istighfar. Dan tidak ada dinamakan dosa kecil itu kalau sentiasa kita lakukan. Apa nama yang hadis, bukan hadis yang saya dah sebut sebelum ni. Jadi mau tak mau kita kena ingat, orang yang memandang enteng benda dosa ni, orang tu seolah mempermain-mainkan dengan agama. Baik, kita masuk perbahasan kita yang telah pun kita sebut pada sebelum ini, iaitu ada ulama menyebutkan pembahagian dosa besar ni, ada yang kata 7, ada yang kata 9, ada yang kata 70, ada yang 700. Hak melasa betul. Baik, kita masuk pada hari ini insya-Allah perbahasan dia.
Yang mana kita sedia maklum bahawasanya dosa itu ada besar dan ada kecil. Inilah. Sebab apa kata gitu? Sebab ada dalil yang mengatakan dalam Quran, Allah Ta'ala terangkan dah, sebutlah dalam yang pada sesi lepas, saya dah khabar sebelum ni, bagaimana ayat mana yang saya baca tu, yang saya baca sebut yang sebelum ni. Ayat berapa saya ingatlah. Baik, Imam Qurtubi katakan, dia ulas ayat tu, in tajtanibu kaba'ira ma tunhau anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ayat yang saya telah baca sebelum ni, ada ayat surah An-Nisa. Sekiranya kamu menjauhi dosa-dosa besar. Dalil dari Quran. Dalil Quran memberitahu kita bahawasanya di sana ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Ada. Dan surah An-Nisa Allah sebut, sekiranya kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara kamu, di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, nescaya kami akan hapuskan dosa-dosa kesalahan yang ada dosa-dosa kecil kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, iaitu syurga. Maknanya kita ni tuan-tuan makhluk yang lemah. Insan ni banyak berdosa. Kalau tuan-tuan ingat bagaimana hadis Nabi dalam hadis Arba'in, Nabi sebut, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'il hasana wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamtamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis yang sangat famous, yang semua sedia maklum pernah dengar, bahawasanya Nabi sebut, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwa kepada Tuhan di mana kamu juga berada. Wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Dan susulilah kejahatan kamu buat selama ni dengan kebaikan. Maknanya Tuhan tahu dah, Nabi tahu dah kita ni manusia yang banyak buat salah. Tak pernah kata seorang tu maksum, tak ada manusia maksum. Kita akan buat salah. Lalu Nabi kata, susulilah kesalahan tu dengan kebaikan. Lantaran kebaikan tu akan menghapuskan dosa kita. Ini kaedah kita hari ni. Bila kita buat dosa, kena buat apa? Istighfar, minta ampun dengan Tuhan. Jangan kita buat main-main, tak apa, dosa kecil. Tak apalah, kita biarlah. Lama-lama kecil tu akan jadi besar dan sebagainya. Dan inilah yang Nabi Allah Ta'ala sebut, kita dilarang buat dosa besar, kerana orang yang buat dosa besar ni, dia tak takut dengan Tuhan. Dia pandang enteng, pandang mudah. Adapun orang yang tak buat dosa besar, automatik Allah, dengan sebab dia tinggal dosa besar, Allah akan ampunkan dosa kecil dia. Dengan syarat kenalah jaga apa yang Tuhan suruh. Janganlah aku ni tak apa dah, tak buat dosa kecil dah. Tak apa, tak buat dosa besar. Bila tak buat dosa besar, Tuhan akan ampun dosa kecil aku. Dengan syarat kita jaga kefarduan, jaga syariat, sembahyang, puasa, kena jaga. Ni dua harap tak buat dosa-dosa, Tuhan ampun dosa kecil. Kena susuli dengan kebaikan, buat amal ma'ruf nahi munkar. Baik, kena bertaubat. Innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya penerimaan taubat tu hanya Tuhan je. Allah penerima taubat. Baik, maka Allah Ta'ala sebut diampunkan dosa kecil dengan sebab kita jauh dosa besar. Memang betul. Bila tak buat dosa besar, automatik Allah akan ampun dosa kecil kita. Di antaranya hadis lain yang Nabi sebut, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Maknanya kita kena ingat, dalam hadis Sahih Muslim menyebut, sembahyang 5 waktu, Jumaat ke Jumaat. Hari ni dah start main Jumaat dah, alhamdulillah di tengah ni. Jumaat ila Jumaat, Ramadan sepanjang Ramadan, setiap Ramadan, setahun ni Ramadan, tahun depan Ramadan. Amalan ni Tuhan kata, Nabi kata, mukaffiratun ma bainahun, akan menjadi penghapus dosa-dosa kita selama mana kita ni meninggalkan buat dosa besar. Baik. Kemudian Abu Hatim Al-Busti meriwayatkan daripada Sahih Ibn Hibban, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Dia kata Abu Sa'id Al-Khudri berkata, bahawa Nabi SAW pernah duduk di mimbar dan bersabda. Satu ketika Nabi bersabda di mimbar. Apa kata Nabi? Wallazi nafsi biyadi salah samarat. Nabi pernah duduk atas mimbar. Nabi kata wallazi nafsi biyadi, wallazi nafsi biyadi, wallazi nafsi biyadi. 3 kali Nabi ulang. Summa sakat. Kemudian Nabi diam. فأكب كل رجل منا يبكي حزنا ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر 7 إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يوم القيامة حتى إنها لا تصطفق أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم قال in tajtanibul kabair. Baik. Apa yang Nabi sebut sini? Nabi kata pernah Nabi bersabda, Nabi duduk atas mimbar, Nabi sebut demi zat aku berada di bawah genggaman Tuhan, di bawah kekuasaan Allah Taala. Nabi ulang 3 kali. Wallazi nafsi biyadihi, Nabi ulang. Kemudian Nabi diam. Bila Nabi diam, kami dengar tu tunduk menangis, sedih. Bila Nabi sumpah ni maknanya benda besar. Nabi sumpah ni nak benda besar. Dan orang lain pakai senyap, tak kata benda. Ada yang menangis, sedih. Bila Nabi sumpah ni ada benda yang nak kabur. Lalu Nabi kata apa? Tidaklah seorang hamba dia tunaikan solat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia tinggalkan dosa-dosa besar yang 7. Ada hadis yang mengatakan dosa besar 7 benda. Melainkan kata Nabi, pasti dibukakan untuknya 8 pintu syurga. Ini hadis Nabi sebut. Bahkan dia kata syurga akan bertepuk tangan sonok menyambut orang yang macam ni. Orang yang solat 5 waktu, puasa tak tinggal, kemudian tinggal dosa besar, melainkan pasti pintu syurga akan dibuka untuknya dan sonok syurga sambut dia. Kemudian Nabi baca lagi, izastuniba, kalau sekiranya tinggalkan dosa-dosa besar. Baik, ini di antara hadis-hadis yang menyokong bahawasanya kena sentiasa sentiasa beringat pada dosa-dosa ni. Baik. Jadi ini di antara beberapa hujahan yang menyebut pembahagian dosa besar dan dosa kecil ni. Baik. Jadi kita melihat banyaklah ulama-ulama sebut tentang takrifan dosa besar ni. Ada yang mengatakan bila kita tinggalkan dosa besar ni automatik Allah Taala akan ampunkan dosa kecil. Dan ada juga yang berhujah macam-macam lah, mana di sudut keharusan tu. Kuliah ni kita kena ingat, kena tahu bahawasanya di sana ada dosa besar dan ada dosa kecil yang kita tahu. Baik. Kemudian satu lagi ulama menyebut la tanzur ila sigharil dhunub walakin unzur ma asaita. Ada ulama menyebut, dia kata jangan kamu lihat kepada kecil atau besarnya dosa itu. Jangan kamu lihat kepada kecilnya dosa itu. Akan tetapi kamu kena lihat kepada siapa kamu berdosa. Ada orang beranggap remeh-temeh. Tak apa, dosa kecil je. Kena ingat. Sebab tu ada ulama kata semua dosa ni besar belaka. Tak ada beza kecil besar. Tapi ada ulama kata ada hak ni kecil, ada hak ni besar. Ada hak besar, ada hak besar lagi pada. Jadi ulama lain menyebut, dia kata jangan kamu pandang dosa itu kecil, tapi pandanglah dengan siapa kamu buat dosa. Bila sebut kita buat dosa dengan Tuhan Allah, Tuhan Khaliq, pencipta manusia. Siapa kita ni dengan Tuhan? Kita kena rasa malu dengan Tuhan. Kita rasa takut, malu dengan dia. Sebab apa? Dosa dengan dia. Esok ni jumpa Tuhan ni dalam keadaan macam mana kita hari? Inilah yang kita kena ingat, bahawa kita kena sentiasa gerun dan sentiasa rasa tak ambuh buat benda-benda maksiat tersebut. Baik, ada beberapa ta'arif lagi yang menyebut, sebahagian ulama kata, sebahagiannya mengatakan dosa kecil ini adalah kerana dibandingkan pada dosa yang besar. Ada hak besar, maka hak kecil ni jadi nampak kecil lah. Bila banding hak besar, kecil lah tu. Sebagaimana perbuatan zina adalah kecil berbanding dengan kufur. Yang namakan sebab apa dosa kecil?
Sebab ada hak besar pada dia lagi. Bila ada hak besar pada dia lagi, maka hanya nampak kecil sikit. Tak? Dibanding contoh kata kalau zina dengan kufur, mana? Kufur lebih besar lagi. Zina macam besar dah, tapi ada lagi hak besar pada tu, kufur. Dan bercium yang haram adalah kecil berbanding dengan zina. Tapi tetap dosa tu dosa. Nak dia buat perincian tentang besar kecil. Tak? Pada pendapat kami, dia kata tidak ada dosa yang diampuni kerana meninggalkan dosa yang lain, tetapi semua itu adalah dosa besar yang mana pelakunya berterserah pada Tuhan. Tuhan ampun kedak terserah pada Tuhan. Ada pendosa ni, apa juga kita buat, Tuhan akan ampunkan kita kalau kita minta ampun dengan Tuhan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan mengampunkan dosa yang syirik padanya. Kalau syirik, memang tak apalah. Dan akan mengampunkan dosa-dosa selain daripada itu. Maknanya syirik merupakan ranking yang pertama dosa besar yang Tuhan tak ampunkan dosa. Ada pun hal lain walaupun besar, peluang keampunan masih luas. Baik. Kemudian bila sebut dosa paling besar ni ialah dosa syirik. Inilah perbahasan yang paling utama yang dibahas kitab ni. Tajuk pertama bahas syirik dah. Yang ni baru kita sebut mukadimah. Baik. Jadi kita masuklah tentang beberapa penghujahan hadis yang lain yang disebut tentang pembahagian dosa ni lah. Berapa hukum dosa ni, yang mana ada ulama ni sebut 7, ada ulama sebut 7, ada ulama sebut 9. Sebab apa? Sebab banyak nas-nas hadis yang menyebut tentang ini. Kita lihat lagi insya-Allah. Baik. Dalam hadis Imam Muslim antara lain menyebut maniqat tata'a haqqu imri'in muslim biyaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alayhi al-jannah faqala lahu rajulun wa in kana shay'an yasiran 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa in qadiban min arak. Ini antara contoh hadis Nabi yang menyebut beberapa hadis yang menceritakan nampak dosa tu pun kategori dosa besar juga. Apa dia? Kisah ni. Nabi sebut satu ketika, sesiapa yang ambil hak orang lain, ambil hak orang lain dengan sumpah, wallahi ni hak aku ni. Dah lah, dia sumpah palsu. Dia ambil barang orang, ni hak aku ni. Dengan sumpah palsu. Maka Allah Ta'ala akan mewajibkan neraka baginya. Nampak ni hadisnya Nabi sebut Nabi lain, dan mengharamkan syurga baginya. Ni nak khabar contoh hadis Nabi. Kalau ada yang menyebut tentang betapa balasan azab, itu contoh-contoh besar-besar. Kalau jumpa hadis Nabi yang cerita Nabi sangat murka, Nabi sangat letak benda azab banyak, tingginya larangan muka Tuhan, itu dah ciri dosa besar. Antaranya gini, ambil hak orang, sumpah palsu, tu dosa besar. Maka seorang lelaki dia tanya, wahai Rasulullah, apakah sekalipun sesuatu yang kecil, boleh tak kita sumpah ambil benda kecil je? Nabi kata, sekalipun hanya ranting kayu sugi, sekalipun kayu arak, hak sugi tu, ambil kayu sugi orang, wallahi ni hak aku punya, hak tu je kecil je, Allah, itu pun dikategori dosa besar, tuan-tuan. Nampak tak? Jadi maknanya di sini nak khabar ancaman keras tu terhadap maksiat yang sedikit, tapi nampak banyak. Nampak maksiat sikit je, tapi di situ Tuhan besar, di sini Nabi besar. Bahkan Ibn Abbas kata, al-kabiratu kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin au ghadabin au la'natin au azab. Nak kenal dosa besar ni apa dia? Iaitu dosa besar ialah setiap dosa yang ditutupi oleh Allah Ta'ala dengan ancaman neraka. Kalau Allah Ta'ala ancam neraka, ancam murka, laknat, azab, itu dosa-dosa besar. Kena ingat tu. Baik. Ada apa Imam Mas'ud kata apa? Ni Imam Mas'ud kata. Dia kata, adapun dosa-dosa besar ialah sesuatu yang Allah Ta'ala larang. Dalam surah ini hingga ayat ke-33. Ada dalam surah An-Nisa, setiap yang Tuhan larang tu itu dosa besar. Tak. Dalilnya apa? Dalam firman dalam surah An-Nisa ni, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an
Dan jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, ya engkau dilarang melakukannya. Ini di antaranya. Baik. Imam Taus kata, pernah ditanya kepada aku, pernah tanya kepada Ibn Abbas, apakah dosa besar itu hanya 7? Ada yang tanya Ibn Abbas, 7 ke dosa besar ni? Ada apa semua? 7 ke berapa? Lalu kata beliau, dosa-dosa besar ni lebih dekat kepada 70. Kata Ibn Abbas, bukan 7, dekat dengan 70. Sedangkan Sa'id bin Jubair dia kata apa? Seseorang bertanya kepada Ibn Abbas, adakah dosa-dosa besar itu ada 7? Kata beliau, dosa-dosa besar itu lebih dekat kepada 700 daripada 7. 700 pula. Tadi 70. 700 pula. Kau banyak lagi. Hanya saja tidak ada dosa besar apabila disertai dengan istighfar. Cuma dia kata kalau sekiranya dosa besar itu kita lazimi minta ampun dengan Tuhan, bertaubat, maka besar akan hapus jadi kecil. Dan tidak ada dosa kecil melainkan bil istimrar, dengan berterusan buat. Betul, ada ulama kata la kabirata ma'a istighfar. Ni asar, ada kata sahabat Nabi kata, ada kata ulama kata la kabirata ma'a istighfar wala saghirata ma'a istimrar. Tidak ada dosa besar melainkan dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil melainkan dengan berterusan. Kalau kita kata kecil ni, kita pun buat seumur, buat selalu, buat sentiasa, akhirnya walaupun kecil dosa itu sebenarnya akan menjadi keberkahan Tuhan yang besar. Kerana apa? Istimrar, buat dosa sentiasa. Ini beberapa pembahasan ulama tentang definisi dosa-dosa besar. Ada yang kata 7 sebagainya. Kemudian masuk kata lagi, dia kata lagi al-kabair arba'atun. Ada pula kata 4 pula. Di antara riwayat lain mengatakan Ibnu Mas'ud kata dosa besarnya 4. Ada 4. Apa dia? Al-ya'su min ruhillah. Apanya banyak Nabi sebut tentang ni. Tentang apa? Tentang dosa besar yang 4 ni. Apa dia? Yang pertama, orang yang putus asa. Orang yang putus asa daripada rahmat Tuhan. Al-ya'su min ruhillah. Orang yang putus asa daripada jalan keluar Tuhan. Maknanya dia putus asa daripada rahmat ataupun dapat daripada jalan keluar. Rasa hidup sempit dah, nak minta malah aku hidup, akhirnya nak minta mati sebagai hari ni. Pandemik hari ni menguji keimanan kita, menguji keimanan umat Islam. Walaupun kita tahu dah orang tu Islam, sekalipun hari ni akhir zaman ni sanggup ambil jalan ringkas. Tengok orang-orang yang tak Muslim, tak beriman buat benda tu, dia pun ambil sikap samalah, gantung diri sebagainya. Hari ni kes-kes yang semakin dahsyat hari ni. Kenapa? Kerana bila mana tak tahan dengan ujian dan mungkin kekurangan ilmu dia memahami bahawa dosa besar, dosa yang dilaknat Tuhan ni Nabi sebut ni. Antaranya ini masuk kata 4 dosa besar yang pertama, al-ya'su min ruhillah. Orang yang putus asa. Putus asa ni besar bahayanya. 4 dosa besar yang pertama, putus asa. Jangan kita putus asa. Yang kedua, selain putus asa daripada jalan keluar Tuhan nak bagi ni, al-qanutu min rahmatillah. Yang kedua, putus asa daripada rahmat Tuhan. Tadi putus asa daripada jalan keluar, sempitnya hidup, rasa tekan tak hidup, dia rasa macam habis. Akhirnya dia pun bunuh diri contohnya. Itu pun Tuhan laknat, Allah Ta'ala sangat benci. Yang kedua, putus asa dengan rahmat Tuhan. Rahmat Allah ni subhanallah luas, banyak. Seolah kita rasa sempit. Bumi Tuhan luas, rupa-rupanya rahmat Tuhan lagi luas dari bumi ni. Tapi bila mana orang tu tertekan, dia rasa sempitnya bumi, dia rasanya hidupnya paling teruk. Dia rasa kita ni paling dahsyat azab yang terima. Tak boleh makan, tertekan dengan hidupan, tertekan dengan hutang, dia rasa sempit, kita rasa nak mati dah. Sedangkan sahabat kita di Palestin, sahabat kita di luar negara yang bukan tak cukup makan, bahkan lebih pada tu, pakaian tak cukup, tempat tinggal tak cukup, makan terpaksa jatuh, kemudian terpaksa makan benda tak patut makan, ambil kotak, cecah air, minum, makan. Subhanallah. Kita
masih dikira masih boleh syukur, dan juga banyak rezeki yang orang dengar kita susah, orang main hantar. Hari ini di Malaysia sangat prihatin. Macam-macam cadangan orang buat. Seorang kat bendera putih lah sebagainya. Nak kabarnya begitu sensitifnya, prihatinnya umat Islam di Malaysia ni sanggup membantu kalau nak ada yang ambil kesempatan sebagainya. Ini benda yang tak patutnya. Jadi yang berlaku ni. Jadi dua benda ni Nabi sebut, jangan putus asa dengan rahmat Tuhan, jangan putus asa dengan daripada jalan keluar yang Allah nak bagi. Jangan putus asa. Putus asa ni dosa-dosa. Yang ketiga, wal amnu min makrillah, dan orang yang rasa aman daripada pembesaran Allah Taala. Dia rasa dia selesa je, tak apa, tak takut langsung. Ancaman Tuhan, ancaman azab, dengar api neraka, relax je. Tak semayang apa, relax lah, Tuhan kan Maha Pengampun. Hal ni pun bahaya juga. Dia rasa relax. Tak. Dia rasa aman daripada apa nama pembesaran Tuhan. Sedangkan Tuhan kata dah, orang yang tak semayang, orang yang gini ni akan diazab api neraka. Tak. Fawailul lil musallin. Orang yang semayang pun neraka wail. Siapa dia? Orang yang berlengah-lengahkan, yang cuai sembahyang dia. Tak. Nak kabarnya. Orang yang buat ambil remeh-temeh lagi lah. Tak. Kemudian wasyirku billah. Yang keempat, syirik bertuhan. Ini 4 dosa besar yang Ibn Mas'ud sebut. Baik. Kemudian ada riwayat lain menyebut, Ibn Umar kata 9 dosa besar. 9. Bukan 7, bukan 4, 9. Apa dia? Membunuh, makan harta anak yatim, makan riba, 3 lah. Kemudian tuduh orang perempuan yang suci berzina. Tuduh orang. Zaman ni jangan kita terlibat. Tak. Kita duk viral benda-benda hal tak sepatutnya. Tuduh orang yang baik, orang perempuan yang baik berzina orang jahat, berzina dengan orang ni, berzina dengan orang sebagainya. Tuduh orang baik yang ni, benda ni termasuk dosa-dosa besar, tuan-tuan. Kita terlibat sama. Tak. Viralkan benda-benda yang tak sepatutnya. Ni bahaya, tuduh orang. Tak. Kemudian kesaksian palsu. Menyaksi jadi saksi palsu, dibayar sanggup menjadi saksi palsu. Ni bahaya. Tak. Dosa besar juga yang berubah. Kemudian derhaka pada mak ayah, derhaka pada orang tua. Orang tua kita tak hormat dia, derhaka, engkar dengan dia, uququl walidain, juga merupakan dosa-dosa. Kemudian seterusnya yang ke-7 ke bawah, melarikan daripada medan perang. Orang yang lari dari medan perang juga dianggap dosa besar. Kemudian juga sihir, sihir, dan melakukan pembangkangan di Baitullahil Haram, buat kerosakan, memberontak di Masjidil Haram sebagainya. Ini antara dosa-dosa besar yang disebut oleh Ibn Umar, 9 dosa besar. Baik. Jadi maknanya banyak pembahasan ulama bab ni. Bukan 7 saja. Ada. Walaupun ada hadis sebut 7, tapi bila tengok hadis lain banyak lagi. Ulama detailkan banyak. Di antara dosa sebesar yang disebut ulama lagi, yang lain ialah berjudi, mencuri, minum arak, cela salafus soleh, buat zalim, caci mak ayah, sebutlah dia, buat dosa kerosakan kaum ni, banyak lagi lah. Maknanya ada hadis-hadis Nabi merekodkan tentang benda ni banyak sangat, berpuluh-puluh. Dan insya-Allah kita akan sebut ni bagaimana perincian kita akan masuk satu-satu insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan cuba habiskanlah mukadimah kitab Al-Kabair ni. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat sedikit informasi bahawasanya pentingnya kitab ni untuk kita hadam, untuk kita diskusikan bersama. Kerana apa? Dapat menjadi satu guideline untuk kita ni sentiasa waspada, agar kita sentiasa takut dan beringat benda-benda dosa besar ni. Semoga kita dapat hindar daripada dia. Tak buat. Baik. Jadi di antara yang lain Nabi sebut lagi, Nabi sebut bahawasanya orang yang putus asa ni, orang yang lemah iman dia. Ini bab putus asa ni. Bab apa? Dikosongkan lagi dalam Quran, Tuhan sebut lagi. Orang yang putus asa ni, rahmat Tuhan ia tidak akan diampun. Maka ia berarti dia telah menghalangi sesuatu yang luas. Sedangkan rahmat Tuhan luas, tapi dia rasa sempit dah. Jangan kita sekupkan rahmat Tuhan yang sempit. Sedangkan rahmat Tuhan sangat luas.
habislah aku, benda lah aku. Jangan. Rahmat Tuhan ni sangat luas. Jangan kita sempitkan kita ni. Tak ada benda lah aku, kena baik aku mati. Jangan. Kerana apa? Allah sangat benci orang yang macam tu. Baik. Jadi warahmati wasi'at kulla syai'. Allah sebut, dan rahmat aku ni meliputi segala sesuatu. Maknanya ada harapan lagi kalau kita minta ampun dengan Tuhan. Walaupun kita buat dosa banyak sekalipun, tetap rahmat Tuhan, tetap ada potensi untuk minta ampun. Ada. Macam saya katakan bahawa saya dah cerita sebelum ni, kisah orang yang bunuh satu orang tu. Walaupun nampak dahsyat dosa besar dia, tapi dengan sebab dia ada keinginan untuk minta ampun, bertaubat, maka dapat syurga. Dan ini antara yang nak beritahu bahawasanya kita kena ingat rahmat Tuhan sangat luas, dan jangan kita ambil sikap sembrono. Bila mana menghadapi situasi pandemik yang menguji kita ni, kita ambil sikap nak bunuh diri sebagainya. Baik, innahu la ya'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Adapun sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Kita orang Islam ni kena ingat, Allah sebut dah, orang yang berputus asa ni bukan orang Islam. Orang yang berputus asa ni kerja buat fi'il orang kafir. Orang kafir je. Kalau dia tu ada iman, dia takkan buat benda-benda ni. Dia takkan berputus asa. Sebab orang Islam ni ada disebut iman sentiasa yazid wa yanqus. Itu kaedah Nabi. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman sentiasa bertambah dan kurang. Bertambah dengan sebab apa? Kalau kita buat ketaatan banyak, ada sebarang gangguan, sebarang tekanan, kita minta dengan Tuhan. Rasa masalah, minta Tuhan, berdoa dengan sembahyang. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Al-Quran Tuhan kabul lama lah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ini dalil mengatakan kita rasa tertekan, rasa masalah, minta dengan Tuhan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ada pun ikhtiar lain boleh buat, tapi hak tu jangan tinggal. Ada orang tinggal hak ni yang punca iman lemah. Minta dengan Tuhan semakin kuat. Wasta'inu, sembahyang kena jangan tinggal. Jaga sembahyang kita. Dan selain perangai orang kafir, wa man yaqnut min rahmatillah wa man yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Kata Allah Taala lagi, dan tidaklah ada orang yang berputus asa itu dari rahmat Allah Taala itu melainkan orang yang sesat. Orang yang sesat juga orang yang putus asa. Jadi maknanya kalau sekiranya dia ni cepat putus asa, dia juga orang yang sesat. Orang sesat ikut jalan sesat, maka dia akan cepat putus asa. Jadi benda-benda lah yang kita kena ingat sentiasa, agar kita kena ambil pengajaran bahawasanya kita ni selaku umat Islam, jangan kita ambil sikap meniru golongan-golongan kafir dan meniru golongan yang sesat. Kenapa? Orang yang berputus asa ni bukan fi'il, bukan kerja buat orang Islam. Dia kerja buat orang kafir dan kerja buat orang yang sesat. Kita orang yang ada iman ni kena ambil sikap bersabar. Bersabar, berdoa banyak, tambah iman dengan zikir, tambah iman dengan Quran, kemudian dekati orang yang soleh, dengar tazkirah, dengar dengar ceramah agama, agar kita dekat dengan Tuhan sebagainya. Ini di antaranya caranya. Baik, selain itu, selain kita syirik, selain orang yang syirik dosa besar ni ialah bunuh diri. Ini yang kedua, yang dosa besar lagi. Maknanya kalau terjebak sampai tahap membunuh diri, membunuh orang lain, itu dosa besar yang sampai tahap maknanya selepas daripada dia putus asa. Putus asa pun Tuhan sebut kabair dah. Dia putus asa je, tak buat benda lagi, putus asa je. Aku malah hidup dah, tak mahu hidup dah, putus asa je. Itu dah dosa besar lah. Kalau ambil sikap lebih dari tu, malah hidup aku bunuh diri, itu lagi dosa besar yang kena ingat, kena tinggalkan, kena elak, kena jauhi. Jadi ini di antara beberapa kalam ulama yang menyebut sebagai mukadimah kitab ni, dan kita akan masuklah perbahasan mukadimah kitab mukadimah penulis kitab ni. Mudah-mudahan dapat kita baca sedikit insya-Allah. Baik.
Ada masa sikit lagi ya. Baik. Sebelum tu, kita baca kitab ni, kitab Imam Az-Zahabi ni, Syamsuddin Az-Zahabi ni. Beliau antara ulama yang hebat zaman dia, hingga sangat dipuji lah zaman dia ni. Ulama zaman dia kata kalau Imam Zahabi ni tak ada orang tanding dia. Hebat zaman dia. Ada. Jadi orang yang hafiz Al-Quran dan juga hadis Nabi, dia menghafal Al-Quran, hadis Nabi sampai tahap menghafal riwayat hadis bukan sekadar matan saja. Bahkan segala riwayat, mengetahui jarh ta'dil ilmu hadis Nabi SAW. Bab hadis, bab perawi hadis, orang yang mahir dia tahu. Jangan tipulah. Dan dia lah antara tokoh yang berjuang membantras golongan-golongan perawi hadis yang palsu sebagainya zaman dia. Jadi kita harap mudah-mudahan dapat kita baca dengan sebaik mungkin kitab ni. Baik, sebagai sedikit muqaddimah penulis ni. Penulis menyebut alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah alal iman bihi wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa ansarihi salatan daimatan tuhilluna darul qarar fi jawari. Segala puji bagi Allah Taala, nikmat iman kepadanya, kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan malaikat-malaikat dan segala ketetapan takdirnya. Semoga selawat dan salam kepada Allah Ta'ala sentiasa melimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan keluarga baginda, keluarga beliau, para pembela beliau, dengan selawat yang abadi yang akan menghantarkan kita ke negeri keabadian disianya. Ini mukadimah beliau. Pengarang menyebut tentang manfaat kitab ni. Untuk mengetahui kitab ni dibaca untuk apa? Untuk kita tahu dosa-dosa besar secara ringkas dan menyeluruh. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjauhkan dosa-dosa besar tersebut. Dengan dimulakan kitab ni dimulakan dengan surah An-Nisa ni, in tajtanibu kabair ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karim. Ini mukadimah dia. Baik. Jadi nak kabarnya kita berbanggalah dengan Imam Az-Zahabi ni. Beliau membawa kitab ni untuk kita merenung, mengkaji, agar kita semua dapat menghayati dan cuba elakkan benda ni. Mudah-mudahan dapat kita sebagai bekalan kita di dunia ni, insyaAllah. Bila kita membaca kitab ni, dapat kita membuat sedikit pagar ke diri kita, pagar buat sin untuk kita ni terhindar daripada buat benda-benda yang maksiat, insyaAllah. Baik. Jadi dia kata apa? Bila dibaca kitab ni, bila dibaca Al-Quran, bila dibaca hadis Nabi menyebut tentang perihal dosa besar ni, allazina yastanibuna kaba'iral isma wal fawahish wa iza ma ghadibu hum yaghfirun. Kemudian surah lain, allazina yastanibuna kaba'ir isma wal fawahish ila al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Banyak lagi ayat-ayat lain dan hadis Nabi. Akhirnya dia kata apa? Semua dalil-dalil ni mendorong dia ni untuk meneliti dosa-dosa besar. Sejak dia baca hadis Quran, hadis Nabi, Quran ni, akhir dia terdetik. Dia kata aku terdorong untuk buat. Ni dia memulakan kitab yang dia mula ni, akhirnya menjadi satu inspirasi orang lain untuk nak, bila orang hebat, orang yang ternama, bila dia buat kitab ni, akhirnya orang lain akan follow, orang akan cuba nisbah dengan dia. Orang hebat kan zaman itu. Jadi itu dorong untuk buat dan meneliti agar apa? Agar umat Islam dia kata dapat hindar. Bila aku buat benda ni, harapan dia agar orang Islam tak buat benda dosa besar ni. Tak. Akan tapi saya dapati bahawa para ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Sebahagian berpendapat mengatakan dosa besar ialah 7 ya. Tapi dia kata memang ulama khilaf ulama, ada 7 je. Ada. Sebab apa? Dalil hadis Nabi kata ishtanibu sab'a mubiqat. Memanglah hadis Nabi sebut secara terang-terang, hindarilah kamu buat 7 yang besar, 7 dosa besar, 7 kebinasaan. Iaitu disebut apa dia? Syirik kepada Tuhan, sihir, bunuh jiwa, makan anak yatim, makan riba, lari daripada perang, tuduh perempuan yang baik buat zina. 7 tu. Ni hadis muttafaqun alaih. Hadis ni hadis yang muttafaqun alaihi Bukhari Muslim.
Akhirnya ulama kata 7 ya. Sedangkan kita ni bincang bukan 7, 76 masalah. Besar-besar. Banyak lagi. Sebab apa? Sebab ada hadis lain ada riwayat hadis yang Abah katakan hiya ila sab'in aqrabu minha ila sab'. Ada hadis lain menyebut besar-besar ni lebih dekat pada angka 7. 70 besar. Tak. Jadi dalam hal ni dia kata pendapat Abah lebih besar dan lebih aku terjihkan. Jadi bukan terbatas 7 saja, bahkan lebih. Jadi saya rasa cukup untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada siri akan datang, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dapat kita buat kesimpulan bahawasanya ini di antara mukadimah kitab, dan kita akan masuk perbahasan dosa besar yang pertama, iaitu asyirku billah. InsyaAllah. Jadi saya rasa cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat kita sedikit informasi dan ilmu, dan kita boleh banyakkan lagi bacaan kita, insyaAllah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.